Assalamualaikum. Hari ini saya, Sharifah Nurdin Izzati, akan membentangkan tajuk sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah bersama-sama dengan ahli kumpulan saya. Dalam tajuk ini, kami akan membentangkan 2 subtopik, iaitu 3.1 sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah dan 3.2 persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan bukan linear. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam slide ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Yang pertama, sistem persamaan ni dia ada 3 persamaan serentak untuk diselesaikan. Sebelum kita masuk cara mendalam dalam bab ni, kita akan ulang kaji tentang persamaan linear dan persamaan serentak. Contoh yang diberi ada 2. Yang pertama, 5W tambah 3 sama dengan 23. Persamaan linear ni dia ada satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah dia adalah W. Yang kedua adalah 3X tambah 4Y sama dengan 6. Persamaan linear yang kedua ni, dia ada 2 pemboleh ubah, iaitu X dengan Y. Yang ketiga ialah 2X tambah 6Y tambah 2Z sama dengan 12. Persamaan linear ni mempunyai 3 pemboleh ubah, iaitu X, Y dengan Z. Dalam slide ni kita ada bagi contoh persamaan linear serentak yang menggunakan kaedah penggantian. D tambah 2I sama dengan 5 dan 2D tambah 3I sama dengan 8. Yang pertama, kita label persamaan tu. D tambah 2I sama dengan 5, dia akan jadi persamaan yang pertama. 2D tambah 3I sama dengan 8, dia akan jadi persamaan yang kedua. Kita selesaikan persamaan yang pertama dulu sebab dia lebih mudah. Dia akan jadi D sama dengan 5 tolak 2I. Yang itu adalah persamaan yang ketiga. Yang kedua pula kita masukkan persamaan ketiga tu ke dalam persamaan yang kedua. Dia akan jadi 2. 5 tolak 2I tambah 3I sama dengan 8. Kita kembangkan persamaan tu. Kita kembangkan dia punya kurungan tu. Dia jadi 10 tolak 4I tambah 3I sama dengan 8. Kita selesaikan yang I tu, pemboleh ubah dia sama. Dia akan jadi 10 tolak I sama dengan 8. Pindahkan 10 tu ke sebelah kanan. Dia akan jadi negatif I sama dengan negatif 2. Negatif dengan negatif, dia akan jadi positif. Jadi jawapannya ialah I sama dengan 2. Seterusnya, ciri sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Yang pertama, AX tambah BY tambah CZ sama dengan D dengan keadaan A, B, C bukan sifat. Maknanya A, B dan C mesti ada nilai. Dia tak boleh tak ada nilai. Yang kedua, sistem 3 persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah mempunyai 3 paksi, iaitu paksi X, paksi Y dan paksi Z. Ketiga-tiga persamaan linear ni dia membentuk satah pada setiap paksi. Kalau tengok dekat gambar dekat slide tu, yang warna purple tu adalah satah. Seterusnya, jenis-jenis penyelesaian sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Ada 3. Yang pertama, satu penyelesaian. Maknanya satah-satah bersilang hanya pada satu titik sahaja. Dia tak lebih daripada satu titik. Yang kedua, penyelesaian tak terhingga. Satah-satah bersilang pada satu garis lurus. Maknanya kalau ada garis lurus tu, dia akan bersilang kat situ. Akhir sekali, tiada penyelesaian.
satah-satah tidak bersilang pada mana-mana titik. Dia takkan sentuh mana-mana titik pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide ini akan membentangkan tentang satu jenis penyelesaian iaitu kaedah penghapusan. Soalan diberi pada kotak biru. Di kotak biru itu ada 3 persamaan iaitu 4x tolak 3y tambah z sama dengan negatif 10, 2x tambah y tambah 3z sama dengan 0, negatif x tambah 2y tolak 5z sama dengan 17. Langkah pertama, kita perlu pilih 2 persamaan iaitu 4x tolak 3y tambah z sama dengan negatif 10 sebagai persamaan pertama, 2x tambah y tambah 3x sama dengan 0 sebagai persamaan kedua. Mana-mana persamaan boleh dipilih dan saya pilih kedua persamaan ini sebagai langkah pertama. Kemudian kita perlu darabkan persamaan kedua dengan 2 supaya pemboleh ubah x mempunyai perkali yang sama. Maka kita akan dapat 4x tambah 2y tambah 6z sama dengan 0 sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian kita perlu hapuskan pemboleh ubah x dengan menolak persamaan 1 dengan persamaan 3 dan kita akan dapat 5y tambah 5z sama dengan 10. Langkah kedua pula, kita perlu pilih lagi 2 persamaan iaitu 2x tambah y tambah 3x sama dengan 0 iaitu persamaan yang kelima dan negatif x tambah 2y tolak 5z sama dengan 17 iaitu persamaan yang keenam. Kemudian kita perlu darabkan persamaan ke-6 dengan 2 supaya pemboleh ubah x mempunyai perkali yang sama dan kita akan dapat negatif 2x tambah 4y tolak 10z sama dengan 34. Ini kita jadikan sebagai persamaan yang ke-7. Kemudian tambahkan persamaan yang ke-5 dan persamaan ke-7 dan kita akan dapat 5y tolak 7z sama dengan 34 sebagai persamaan ke-8. Kemudian kita tambahkan persamaan yang keempat dan persamaan yang ke-8, maka kita akan dapat 12z sama dengan negatif 24. Selesaikan, dapat z sama dengan negatif 2. Kemudian kita gantikan z sama dengan negatif 2 dalam persamaan ke-8 dan kita akan dapat 5y tolak 7 darabkan dengan negatif 2 sama dengan 34. 5y sama dengan 20. 5y tolak 14 sama dengan 34 dan y kita akan dapat 4. Gantikan y dengan 4 dan z dengan negatif 2 dalam persamaan 1, maka kita akan dapat 4x tolak 3 didarabkan dengan 4 tambah negatif 2 sama dengan negatif 10. 4x tolak 12 tolak 2 sama dengan 10. 4x sama dengan 4 dan x sama dengan 1. Maka x sama dengan 1, y sama dengan 4, z sama dengan negatif 2 adalah penyelesaian bagi sistem persamaan ini. Baiklah, kita akan bincangkan tentang kaedah penghapusan. Cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear untuk bab 3 ni dengan kaedah penghapusan. Okey, contoh soalan. Selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. Diberi 3 persamaan di situ iaitu 2x tambah 3y tolak z sama dengan 1 sebagai persamaan yang pertama, 3x tambah y tambah 3z sama dengan negatif 4 sebagai persamaan yang kedua, x tambah y tolak 2z sama dengan 7 sebagai persamaan yang ketiga. Okey. Langkah pertama, kita perlu darabkan persamaan kedua dengan 3. Jadi kita akan dapat negatif 9x tambah 3y tambah 9z sama dengan negatif 12. Kita ambil ini sebagai persamaan yang keempat. Persamaan pertama kita tolakkan dengan persamaan keempat. Jadi kita akan dapat 11x tolak 10z sama dengan 13. Ini kita jadikan persamaan yang kelima. Persamaan ketiga kita tolakkan dengan persamaan yang kedua. Kita akan dapat 4x tolak 5z sama dengan 11 sebagai persamaan yang keenam. Persamaan yang keenam kita darabkan 2.
dan kita akan dapat 8x tolak 10z sama dengan 22 sebagai persamaan yang ketujuh. Dan akhir sekali persamaan yang kelima, kita tolakkan dengan persamaan yang ketujuh sama dengan 3x sama dengan negatif 9 dan x kita selesaikan akan dapat negatif 3. Seterusnya, kita gantikan x sama dengan negatif 3 ke dalam persamaan yang kelima. Jadi 11 persamaan yang kelima iaitu yang 11x tolak 10z sama dengan 13. Itu persamaan yang kelima. X tu kita masukkan, jadi kita akan dapat 11 darabkan x tu kita tukarkan kepada negatif 3. Jadi kita jadikan 11 darabkan negatif 3 tolak 10z sama dengan 13. Jadi 10z kita akan dapat negatif 46 dan x kita akan dapat 23/5. Okey, gantikan x. Seterusnya kita gantikan x sama dengan negatif 3 dan z sama dengan negatif 23/5 ke dalam persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga iaitu yang x tambah y tolak 2z sama dengan 7. Kita gantikan x tu sama dengan negatif 3 dan z tu sama dengan 23/5. Jadi kita akan dapat negatif 3 tambah y tolak 2 didarabkan dengan 23/5 sama dengan 7. Jadi y untuk jawapan yang akhir kita akan dapat y 4/5. Seterusnya, terdapat 3 jenis penyelesaian bagi sistem persamaan linear ini, iaitu penyelesaian, tiada penyelesaian dan penyelesaian tak terhingga. Contoh bagi sistem persamaan linear tiada penyelesaian boleh dilihat dalam kotak biru. X tolak Y tambah 3Z sama dengan 3 merupakan persamaan yang pertama. Negatif 2X tambah 2Y tolak 6Z sama dengan 6 ialah persamaan yang kedua. Y tolak 5Z sama dengan negatif 3 ialah persamaan yang ketiga. Semua persamaan ini mempunyai pemboleh ubah yang sama kecuali persamaan 3 kerana tiada pemboleh ubah X. Oleh itu, pemboleh ubah X dalam persamaan 1 dan 2 perlu dihapuskan dengan cara mendarabkan persamaan 1 dengan sifir 2 untuk menghasilkan persamaan yang keempat, iaitu 2x tolak 2y tambah 6z sama dengan 6. Kemudian, persamaan 4 ini ditambahkan dengan persamaan 2 lalu menghasilkan sifar tambah sifar tambah sifar sama dengan 12. Jika dipendekkan, sifar sama dengan 12. Ini menunjukkan persamaan linear ini tiada penyelesaian kerana sifar tidak sama dengan 12. Seterusnya, contoh bagi sistem persamaan linear penyelesaian tak terhingga boleh dilihat dalam kotak biru, iaitu 3x tambah 5y tolak 2z sama dengan 13. Ialah persamaan yang pertama. Negatif 15x tolak 2y tolak 4z sama dengan 20 pula merupakan persamaan yang kedua. Negatif 14x tolak 17y tambah 2z sama dengan negatif 9 ialah persamaan yang ketiga. Disebabkan ketiga-tiga persamaan ini mempunyai pemboleh ubah yang sama, kita tidak perlu menghapuskan mana-mana pemboleh ubah dan boleh teruskan dengan mengambil persamaan 1 dan darabkannya dengan sifir 2 dan akan menjadi persamaan yang keempat, iaitu
6x tambah 10y tolak 4z sama dengan 26. Dengan ini, persamaan 4 boleh menolak persamaan 2 untuk menghapuskan pemboleh ubah z. Dan hasilnya akan menjadi persamaan yang kelima, iaitu 11x tambah 12y sama dengan 6. Persamaan 1 dan persamaan 3 pula ditambah untuk dijadikan persamaan yang ke-6, iaitu negatif 11x tolak 12y sama dengan negatif 6. Kemudian, persamaan 5 dan persamaan 6 boleh ditambah dan akan terhasil sifar tambah sifar sama dengan sifar. Jika dipendekkan, boleh dijadikan sifar sama dengan sifar. Maka, sistem persamaan linear ini mempunyai penyelesaian tak terhingga kerana sifar sama dengan sifar. Welcome back. Okey, kita akan sambung iaitu subtopik yang kedua. 3.2 persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Penyelesaian persamaan serentak bermaksud mencari nilai-nilai pemboleh ubah yang memuaskan persamaan tersebut. Penyelesaian persamaan serentak boleh diselesaikan dengan kaedah penghapusan, kaedah penggantian dan kaedah perwakilan graf. Tapi di sini saya akan bentangkan dua cara, iaitu kaedah penghapusan dan kaedah penggantian sahaja. Kaedah pertama, kaedah penggantian. Mula-mula dijadikan sebagai persamaan 2x tambah y sama dengan 4 ialah persamaan pertama, manakala y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x ialah persamaan kedua. Daripada persamaan 1, kita jadikan dia sebagai perkara rumus. Kita akan pilih pemboleh ubah x berbanding pemboleh ubah y kerana lebih mudah untuk dijadikan sebagai perkara rumus. Macam mana kita nak jadikan x sebagai perkara rumus? Kita pindahkan sahaja 2 ke sebelah kanan. Dah dapat perkara rumus iaitu x. Seterusnya, gantikan persamaan ketiga ke dalam persamaan kedua. Dan hasilnya akan dapat y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4 kurungan 4 tolak y per 2 kira. Akan dapat y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 8 tolak 2y. 8 tolak 2y akan dipindahkan ke sebelah kiri untuk dijadikan sebagai persamaan kuadratik. Setelah itu, kita selesaikan persamaan kuadratik tadi dengan kaedah pemfaktoran. Dan hasilnya kita akan dapat y sama dengan negatif 3 atau y sama dengan 1. Gantikan y negatif 3 dan y 1 ke dalam persamaan ketiga. X sama dengan 4 tolak kurungan negatif 3 per 2, hasilnya akan dapat 7 per 2, atau x sama dengan 4 tolak 1 per 2 dan hasilnya akan dapat 3 per 2. Maka x sama dengan 7 per 2, y sama dengan negatif 3 dan x sama dengan 3 per 2, y sama dengan 1 ialah penyelesaian bagi persamaan serentak ini. Kaedah kedua, kaedah penghapusan. Kita naklah menggunakan kaedah fungsi kuadratik, iaitu x sama dengan negatif b tambah tolak 7 kuasa b kuasa 2 tolak 4ac per 2a. 2x tambah 3y sama dengan 5 ialah persamaan linear pertama, manakala 4 per x tambah 1 per y sama dengan 6 ialah persamaan tak linear yang kedua. Dari persamaan pertama, kita jadikan dia sebagai perkara rumus. Kita akan pilih y berbanding x. Kenapa? Sebab y lebih mudah. Macam mana kita nak jadikan y sebagai perkara rumus? Kita hanya pindahkan 3 ke sebelah kanan. Perkara rumus ini juga merupakan persamaan linear yang ketiga. Seterusnya, gantikan persamaan linear ketiga ke dalam persamaan 2. Jadi 4x 4 per x tambah 3 per 5 tolak 2x sama dengan 6. Kita darab silang 4
4x tambah 3/5 tolak 2x, dan kita darabkan x dan 5 tolak 2x dengan 6. Dia akan jadi 4 dalam kurungan 5 tolak 2x tambah 3x sama dengan 6x dalam kurungan 5 tolak 2x. Dia akan dapat 20 tolak 8x tambah 3x sama dengan 30x tolak 12x kuasa 2. Kita pindahkan 30x tolak 12x ke sebelah kiri untuk jadikan sebelah persamaan kuadratik dalam bentuk AB, iaitu ax kuasa 2 tambah bx tambah c dengan kosong. Setelah jadikan dia sebagai persamaan kuadratik, kita selesaikan dia menggunakan kaedah rumus kuadratik. Kita hanya masukkan sahaja nombor-nombor tersebut ke dalam kaedah rumus tersebut. Dia akan jadi sebegini: x sama dengan negatif dalam kurungan negatif 35 tambah tolak punca kuasa dalam kurungan negatif 35 kuasa 2 tolak 4 dalam kurungan 12 dalam kurungan 20/2 dalam kurungan 12. Kita kira yang ada dalam bahagian punca kuasa dan akan dapat 256. Langkah seterusnya, kita kira keseluruhan, iaitu 35 tambah tolak punca kuasa 256/24, dan akhirnya mendapat jawapan 2.1366 atau 0.780049. Seterusnya, gantikan nilai-nilai x di dalam persamaan ketiga. Apabila x sama dengan 2.1366, y 5 tolak 2 dalam kurungan 2.1366 bahagi 3 dan dapat 0.24226, dan apabila x 0.780049, y sama dengan 5 tolak 2 dalam kurungan 0.780049 per 3 akan dapat 1.146. Maka x sama dengan 2.137, y sama dengan 0.2423, dan x sama dengan 0.7800, y 1.147. Sekian dari saya. Antara contoh soalan ialah 3 jenis bahan kimia X, Y dan Z diperbuat daripada 3 jenis bahan mentah A, B dan C. Jadual di bawah menunjukkan nisbah penggunaan A, B dan C untuk X, Y dan Z. Diberikan bekalan A, B dan C masing-masing ialah 30 kg, 40 kg dan 35 kg. Cari jisim-jisim X, Y dan Z yang dihasilkan dengan menganggapkan bahawa semua bahan mentah telah digunakan. Maka maklumat dalam soalan dijadikan kepada 3 persamaan, iaitu 0.2x tambah 0.4y tambah 0.3z sama dengan 30. Persamaan yang pertama, 0.3x tambah 0.4y tambah 0.4z sama dengan 40. Persamaan yang kedua, 0.5x tambah 0.2y tambah 0.3z sama dengan 35 bagi persamaan yang ketiga. Langkah seterusnya, persamaan 2 ditolak persamaan yang pertama menjadikan 0.1x tambah 0.1z sama dengan 10. Kemudian dibahagikan 0.1 menjadi x sama z sama dengan 100, iaitu persamaan yang keempat. Kemudian persamaan 3 didarab dengan 2 menjadi x tambah 0.4y tambah 0.6z sama dengan 70 menjadi persamaan yang kelima. Persamaan yang kelima tadi ditolakkan persamaan yang kedua menjadi 0.7x tambah 0.2z sama dengan 30. Kemudian 0.7x, 0.2z dan 30 itu dibahagikan dengan 0.1 menjadi 7x tambah 2z sama dengan 300 menjadi persamaan yang keenam. Persamaan yang keempat pula didarab dengan 2 menjadi 2x tambah 2z sama dengan 200 menjadi persamaan yang ketujuh. Persamaan 6 pula ditolakkan persamaan 7, iaitu 5x sama dengan 100. 100 dibahagikan 5 menjadi x sama dengan 20.
Untuk mencari nilai Z pula, gantikan X sama dengan 20 ke dalam persamaan 4. 20 tambah Z sama dengan 100, Z menjadi 80. Untuk mencari nilai Y pula, gantikan X sama dengan 20 dan Z sama dengan 80 ke dalam persamaan yang pertama, iaitu 0.2 kali 20 tambah 0.4Y tambah 0.3 kali 80 sama dengan 30. Y letak di kiri, yang lain letak di kanan, menjadi 0.4Y sama dengan 30 tolak 4 tolak 24 sama dengan 2, dan 2 dibagi 0.4 menjadi Y sama dengan 5. Maka jisim-jisim X, Y dan Z yang dihasilkan masing-masing ialah 20 kg, 5 kg dan 80 kg.